Baik, salam sejahtera. Video ini dituju khas kepada Tuan Syed Lamsa bagi mata pelajaran Pendidikan Global dan Antarabangsa. Jadi hasil kerja ini telah dilaksanakan oleh kumpulan saya dan antara ahlinya adalah saya sendiri iaitu Ganesh Raja Segren. Jadi tanpa membuang masa, mari kita melihat sedikit sebanyak tentang sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Jadi yang pertamanya adalah kerangka sistem pendidikan. Jadi kerangka sistem pendidikan di Amerika Syarikat ni mempunyai kerangka yang agak kompleks dan ia terdiri daripada beberapa peringkat. Antaranya adalah prasekolah, iaitu ia adalah pilihan yang tidak wajib tapi ia tetap disediakan untuk kanak-kanak sebelum memasuki ke sekolah rendah. Jadi kita beralih ke peringkat seterusnya iaitu sekolah rendah atau dikenali sebagai elementary school dalam bahasa Inggeris. Jadi pada peringkat sekolah rendah, sistem sekolah rendah ini merangkumi dari kelas 1 hingga 6 bergantung pada wilayah atau negeri tersebut. Dan pelajar harus mempelajari pelbagai mata pelajaran asas, antaranya adalah bahasa Inggeris, matematik, sains dan juga social skills. Okey, jadi kita beralih ke peringkat seterusnya iaitu sekolah menengah pertama atau dikenali sebagai middle school dalam bahasa Inggeris, iaitu ia melibatkan kelas 6 hingga kelas 9. Okey, jadi pada peringkat sekolah menengah pertama, pelajar dikehendaki untuk mengikuti kurikulum umum serta diberi pilihan bebas dalam memilih mata pelajaran elektif mereka. Okey, jadi peringkat seterusnya iaitu sekolah menengah atas atau dikenali sebagai high school dan ia terdiri daripada kelas 9 hingga 12 di mana pelajar harus memperoleh ijazah sekolah menengah atau dikenali sebagai high school diploma dan berpeluang untuk mengambil mata pelajaran lanjutan atau kelas persiapan bagi perguruan tinggi. Jadi peringkat yang terakhir adalah pendidikan tinggi, iaitu ia terdiri daripada college community, universiti negeri dan juga universiti swasta di mana pelajar memperoleh ijazah sarjana muda dalam tempoh 4 tahun dan boleh melanjutkan pengajian untuk mendapatkan ijazah sarjana lanjutan atau doktor falsafah. Baik, jadi kita beralih ke muka surat seterusnya iaitu struktur pentadbiran pendidikan. Baik, jadi bagi struktur pentadbiran pendidikan di Amerika Syarikat dikenali sebagai decentralized, di mana setiap negeri mempunyai Kementerian Pendidikan Negeri yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membimbing sistem pendidikan dalam negeri tersebut. So, terdiri daripada 4 komponennya bagi struktur pentadbiran pendidikan. Yang pertamanya adalah Kementerian Pendidikan Negeri, iaitu ia bertanggungjawab untuk mengembangkan dan melaksanakan dasar pendidikan negeri serta memastikan pematuhan terhadap standard pendidikan negeri dan juga nasional, menguruskan dana pendidikan awam dan menyediakan bimbingan kepada lembaga pendidikan tempatan. Okey, jadi komponen seterusnya adalah lembaga pendidikan tempatan atau dikenali sebagai Dewan Sekolah. Jadi dalam Dewan Sekolah ini, ia memainkan peranan penting dalam membuat keputusan tentang kurikulum, anggaran, penugasan guru dan juga dasar-dasar tempatan. Ia dipilih secara demokratik atau diangkat bergantung pada struktur pentadbiran setempat. Jadi komponen seterusnya adalah guru besar, iaitu tugasnya adalah memimpin operasi harian sekolah, bertanggungjawab untuk menguruskan guru-guru dan staf, memastikan pelaksanaan kurikulum dan melibatkan diri dalam membuat keputusan penting di peringkat sekolah. Dan komponen yang terakhir adalah guru dan juga staf pendidikan, iaitu melaksana kurikulum dan berinteraksi secara langsung dengan pelajar, bertanggungjawab untuk memberikan pengajaran yang berkualiti
menilai pelajar serta menyokong perkembangan akademik dan juga sosial pelajar. Baik, jadi kita beralih ke muka surat seterusnya, iaitu kurikulum pendidikan menengah. Jadi bagi kurikulum pendidikan menengah, ia terbagi kepada dua, iaitu yang pertamanya adalah mata pelajaran inti. Dia fokus kepada membaca, menulis dan berbicara. Dan juga bagi mata pelajaran matematik, dia terdiri daripada algebra, geometri dan juga kalkulus. Dan bagi mata pelajaran sains, terdiri daripada subjek biologi, kimia dan juga fizik. Dan yang terakhir adalah kajian sejarah, geografi, ekonomi serta sosiologi. Baik, jadi kita melihat pada mata pelajaran elektif, pelajar diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran elektif yang sesuai dengan minat dan keinginan mereka sendiri. So, antara pilihan yang diberi adalah seni kreatif, muzik, drama, bahasa asing atau khusus lanjutan dalam sains dan matematik. Okay, jadi bagi kurikulum pendidikan menengah ni, perubahan dan penyesuaian dalam kurikulum tersebut boleh berlaku berdasarkan keperluan komuniti setempat dan banyak lembaga pendidikan mempunyai fleksibiliti dalam menentukan komponen kurikulum mereka. Ya. Selain itu, terdapat juga program-program yang eksklusif atau fokus khas yang ditawarkan oleh beberapa sekolah menengah untuk mengakomodasi minat dan juga keperluan pelajar yang berbeza. Jadi kita teruskan pada muka surat seterusnya, iaitu fakta menarik tentang pendidikan di Amerika Syarikat. So, fakta yang pertama adalah Amerika Syarikat mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbesar di dunia dengan lebih daripada 98,000 sekolah awam dan swasta serta lebih daripada 4,000 institusi pengajian tinggi. Okay. Fakta seterusnya adalah Amerika Syarikat memiliki beberapa universiti yang terkenal di dunia, antaranya adalah Harvard, MIT, Stanford dan banyak lagi. Jadi universiti ini sering diiktiraf sebagai pusat inovasi dan penyelidikan yang memainkan peranan penting dalam kemajuan sains dan teknologi dalam negara tersebut. Okay. Kita beralih ke fakta seterusnya, iaitu Amerika Syarikat mempunyai jumlah pelajar yang ramai dalam menerima pendidikan di rumah. So, beberapa negeri memberikan kebebasan yang besar kepada ibu bapa untuk memilih pendidikan rumah sebagai alternatif kepada sekolah awam atau swasta. Jadi, fakta yang terakhir adalah sekolah menengah di Amerika telah menyediakan khusus atau program dalam bidang kewangan dan ekonomi. Jadi, inisiatif ini bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan praktikal tentang pengurusan kewangan dan juga pemahaman aspek-aspek ekonomi. Okay, kita beralih ke muka surat seterusnya, iaitu kelebihan dan juga kekurangan sistem pendidikan Amerika Syarikat. Okay, jadi yang pertamanya adalah memberikan banyak fleksibiliti pada pelajar untuk memilih pelajaran dan juga jalur kerjaya yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Okay. Seterusnya adalah pendedahan global dan peluang bagi pelajar untuk berinteraksi dengan budaya dan pandangan yang berbeza dan juga mendorong terhadap pembangunan kreativiti dan inovasi melalui pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Okay, jadi bila kita sebut tentang kelebihan, sudah tentunya akan ada kekurangan juga. So, antara kekurangan sistem pendidikan di Amerika Syarikat adalah perbezaan besar dalam kualiti pendidikan antara negeri-negeri dan wilayah di Amerika Syarikat. Dan ia dapat menciptakan kesenjangan dalam akses dan peluang pendidikan. Jadi, kekurangan seterusnya adalah biaya pendidikan tinggi di Amerika Syarikat boleh menjadi sangat tinggi dan ini boleh mengakibatkan ramai pelajar terpaksa mengambil
pinjaman pendidikan untuk membiayai pengajian mereka. Dan yang terakhir adalah terlalu menekankan ujian dan pemeriksaan standard yang boleh mencipta tekanan yang berlebihan pada para pelajar. Okey. Okey, kita beralih ke muka surat seterusnya, iaitu kelebihan dan juga kekurangan sistem pendidikan di Malaysia. Okey, jadi ini adalah perbezaan atau perbandingan sistem pendidikan Malaysia dan juga sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Okay, jadi kelebihan sistem pendidikan di Malaysia adalah kos pendidikan tinggi. Kos pendidikan tinggi di Malaysia lebih rendah berbanding banyak negara lain, dan ia membuat membuatnya lebih mudah diakses oleh pelajar dari pelbagai lapisan masyarakat. Okay. Dan juga Malaysia menawarkan pelbagai program pengajian tinggi tempatan dan berpeluang untuk menyambung pengajian tinggi dua negara melalui program kerjasama antarabangsa. Okay, dan juga penekanan yang semakin meningkat pada pembangunan ekonomi dan teknologi dalam kurikulum pendidikan Malaysia. Okay, jadi bagi kekurangan sistem pendidikan di Malaysia adalah ketidakseragaman dalam kualiti pendidikan antara sekolah-sekolah di Malaysia. Okay, dan perbezaan ini boleh mencipta kesenjangan dalam prestasi pelajar. Okay, jadi kekurangan seterusnya adalah kurang memberi kebebasan pada pelajar untuk memilih mata pelajaran elektif yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Okay. Dan yang terakhir adalah sistem peperiksaan yang menekankan ujian dan peperiksaan boleh mengakibatkan tekanan yang tinggi pada para pelajar. Okay, jadi kita beralih ke surat yang terakhir, iaitu rumusan dan juga cadangan. Okay, jadi rumusan bagi sistem pendidikan Amerika Syarikat ni, dia memberi tumpuan kepada perkembangan pelajar secara menyeluruh. Antaranya adalah kebebasan dalam memilih mata pelajaran dan sokongan untuk kepelbagaian. Meskipun terdapat banyak kelebihan, sistem pendidikan Amerika Syarikat juga mempunyai cabaran yang perlu disesuaikan mengikut keperluan semasa dan juga perubahan global. So, antara cadangan yang saya dapat memberikan di sini adalah struktur kurikulum dan juga pelaksanaan dasar, latihan guru dengan lebih teliti dan juga penglibatan komuniti. Baik, sekian. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.